Benda ni aku rasa sebenarnya bahaya tau. Bila korang draw conclusion macam, oh motor ni sama je harga, 150 pun 14, yang 250 ni pun 14. Lepas tu bila kau dah ambil 250, lepas tu baru nak terkejut kan, macam lain lah kan. Lain lah maintenance dia. Sebenarnya bila dia 250, dia tetap 250. Dia macam brand-brand lain juga yang 250. Maintenance dia somewhat similar. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni seperti yang dijanjikan, ini adalah episod yang mana aku akan cerita dengan korang skuter Aveta Nova 250 ni dari segi maintenance, dan mungkin aku akan sentuh sikit pasal cost of ownership lah. Tapi sebelum tu aku nak buat sedikit upgrade supaya aku boleh share dengan korang parts-parts apa yang ada dekat motor ni, supaya aku dapat buktikan dengan korang yang sebenarnya skuter ni dia punya parts, nak maintain dia tak susah mana. So tanpa buang masa, aku tunjuk dulu apa yang sesuai dipakai dekat Aveta Nova 250 ni, dan lepas tu kita pasang lah. Ok, sebenarnya aku akan servis motor ni, maksudnya first service lah 1000 km. Tapi disebabkan motor ni belum sampai 1000 km, hampir sampai tapi belum 1000 km, dalam 960 km macam tu. So aku rasa aku tangguh dulu yang bahagian servis tu. Cuma aku nak share dengan korang apa minyak yang sesuai untuk minyak enjin, minyak gear. So yang pertama sekali, kalau minyak enjin yang macam ni lah, dia sebenarnya common lah untuk semua skuter. Macam ni daripada Petronas 10W40 fully synthetic. Yang korang kena tengok sebenarnya adalah ni, Jaso MB. MB ni khas untuk skuter, sebab skuter dia punya clutch dia dekat luar daripada enjin. So kalau korang ambil yang macam A900 ni memang perfect lah, ni fully synthetic. And then untuk oil filter, dia oil filter yang sama dengan Piaggio, sebab enjin ni pun memang base dia adalah Piaggio. Ini yang biasa punya. Tapi kalau korang nak lebih performance, pakai yang ni. Yang ini Malossi. Kalau korang lebih nak jaga enjin, aku sarankan pakai Malossi punya lah. Bagus dia sebab dia punya filtering tu baik. Kadang-kadang ada orang bawa skuter Vespa tu kan, diorang main kat track apa semua, diorang pakai yang ni. So yang Malossi ni kira macam aftermarket yang high performance. And then kalau untuk minyak gear, aku selalu pakai yang ni. Tapi kena pastikan yang original, sebab banyak yang tak ori. So kalau nak tahu original tu, beli pada pam minyak Shell yang biasa lah. Yang ni Shell Scooter Gear Oil 80-90, kapasiti dia 120. Tapi untuk motor ni kena pakai lebih daripada 1 botol. Kena beli 2 botol lah. Yang itu untuk maintenance biasa lah. Ada minyak hitam dengan minyak gear. Kemudian untuk maintenance yang lebih major, untuk check bahagian CVT, kita boleh pakai yang macam ni. Yang standard punya pun ada, korang boleh beli. Tapi kalau korang nak lebih performance sikit, tapi nak tahan, tak nak pening-pening dari segi kualiti, memang aku sarankan Malossi lah. Cuma dia agak mahal. Korang kena tahu, ada kedai jual dalam 1000 macam tu. Harga dia sebenarnya tak sampai 1000 dia, tapi siap pasang mungkin 1000 jugalah kot. So yang ini adalah Malossi yang sama digunakan pada Vespa GTS 300. Sama. So jom aku unboxing, lepas tu kita pasang. Video ni bukan aku nak buat tutorial ke apa. Ini just nak tunjuk dengan korang lah, yang memang benda ni semua memang agak universal lah. Okay, semua masih sangat baru. Yalah, belum 1000 km pun. Dan kita kena buka depan ni. Okay, kita bawa keluar dulu, pegang belakang dia sebab tak nak bagi dia berterabur. Tu roller dia. Ok, semua tak ada seal yang bocor apa semua. Bersih lah, bersih gila. So jom kita buka yang Malossi punya. Malossi ni masalah dia, dia punya packaging dia memang senang berterabur. Malossi ni ada buku dia. Pak cakap lah berterabur kot. Nampak kualiti dia memang nice gila lah.
Dan dia dah roller dalam ni. Roller dia bagi 2 set. So korang boleh pilih lah. Yang ini 16 gram dan lagi satu 14 gram kalau tak silap. So kalau korang nak lebih acceleration, korang kena pakai yang lebih ringan iaitu 14. Tapi sebenarnya kalau untuk harian biasa pakai 16 ni je. Okay, sekarang kita dekat luar dan aku cut short video tadi tu. Bukan sebab apa, dah siap pasang variator depan apa semua kan. Lepas tu suddenly aku realise yang aku tak cukup tools untuk pasang spring besar kat belakang. Aku tak ada soket yang saiz besar. Saiz dia aku tak ingat lah berapa. So nak kena cari dulu. Tapi aku terfikir kat tadi kan, macam aku bukan nak buat review performance Malossi ke apa kan. Aku nak review maintenance untuk Nova 250 ni. So sebelum aku melalut sembang pasal cair roller lah, pasal top speed lah, macam mana nak setting ringan, setting berat, so aku tarik handbrake. Aku rasa jom kita fokus pada topik kita, iaitu kita nak cerita pasal maintenance ataupun spare part, cost of ownership lah untuk skuter Aveta Nova 250 ni. So kita terus straight to the point. So untuk first service iaitu 1000 km, dia bukan tukar minyak hitam saja tau. Sebab aku perasan ada setengah orang dia pergi je buat servis kat mana-mana, dia cakap dalam 100 lebih je. Salah agak tu. Sebenarnya bukan tukar minyak hitam saja. Tukar minyak hitam tu mungkin kalau semi ataupun full sintetik tu dalam RM50. Skuter Nova 250 ni dia perlukan 2 botol, lebih daripada 1 liter, 1.3 liter kalau tak silap. Tapi korang kena faham, untuk next service korang pakai 1 botol je lah. First service ni yang pertama sekali kena tukar minyak hitam, which is 2 botol dalam RM100. Kemudian kena tukar oil filter, mesti. Sebab enjin baru dia memang ada macam partikel-partikel besi tau dekat dalam minyak hitam tu. Sebab itulah kena ada first service tu. Untuk first service tu memang kena tukar oil filter. Kalau yang biasa dalam RM30, kalau yang performance macam Malossi tu dalam RM60 ke RM70. And then lagi satu, kena tukar minyak gear. Ini pun sama, aku rasa ada orang yang bila first service dia tak tukar pun benda tu. So minyak gear yang digunakan untuk motor ni perlukan dalam 2 botol macam tu, lebih kurang RM30 lah. Kalau korang pakai yang mahal sikit mungkin jadi RM40. So itu untuk first service 1000 km. Kalau tak termasuk upah, aku rasa dalam RM160 ke RM200. Maksudnya kalau dah termasuk upah, approximately dalam RM200 lah. Kemudian untuk normal service, ini normal service ni maksudnya bukan major service lah. Ni normal service yang kalau kita ikut dalam owner's manual ataupun service book tu, dia cakap every 3000. Maksudnya pada 4000 km korang kena tukar minyak hitam. Sama juga, sama ada semi ataupun full. Approximately harga dia RM50 lah. Mungkin ada charge labor sikit dalam bawah 100 lah. So sebenarnya first service tu lebih mahal daripada normal service. Kena faham tu. Untuk normal service tak payah tukar oil filter. Minyak gear pun tak payah. Okey, oil filter nak tukar bila? Oil filter ni korang kena tukar every 9000 km. Setiap 9000 km. Maksudnya servis yang kali ketiga kena tukar. Macam tu. Setiap 9000 km. Tapi macam kalau korang servis normal yang pertama tu pada 4000 km, nanti next servis pada 7000 km, korang kena cuci CVT. Korang just suruh mekanik tu buka, kemudian cuci lah. Maksudnya dia akan cuci lah pakai tembak-tembak angin apa semua tu. Itu penting juga sebenarnya. Kalau terlalu kotor kat dalam tu, korang punya clutch tu dia tak boleh nak grip. Kalau ada leaking grease ke apa ke, power delivery ataupun performance engine tu jadi tak optimum lah. And then untuk spark plug korang kena tukar every 10,000 km ataupun 12,000 km sekali lah. Kalau korang nak lebih performance dan lebih lama pakai, korang kena pakai iridium dah. Tapi iridium mahal sikit. Okey, so korang tahulah benda tu kan. Tak adalah setiap kali servis 200 tak. Dia sebenarnya first servis tu je mungkin 200, kemudian next servis tu mungkin bawah 100, kemudian the next servis pula mungkin bawah 100 tapi ada tambahan, iaitu korang kena cuci CVT. Oh, minyak gear. Kalau korang biasa main skuter, masa zaman aku pakai Suzuki VS tu, diorang selalu kalau servis minyak gear dia alternate tau. Maksudnya servis yang pertama tukar minyak hitam saja, servis yang kedua tukar minyak hitam dengan minyak gear. Ada macam tu kan. Tapi sebenarnya tak. Kalau ikut servis manual, korang boleh pakai sehingga 15,000 km. So memang lama lah. Cuma dulu pemahaman kita orang adalah benda tu tak mahal tau. Benda tu kan dulu RM12 macam tu kan. Padahal sebenarnya bila kau keluarkan minyak tu memang clear lagi, tak hitam langsung. So tukar minyak gear tu dia akan masuk dalam major service lah. Okey, untuk major service ni dia adalah pada 16,000 km ataupun setiap 15,000 km. So apa yang kena tukar? Basic lah, minyak hitam, minyak gear. So benda tu dalam 100 dan RM30. So dua benda tu lebih kurang dalam RM130. Kemudian kena tukar CVT belting. Belt ni yang mahal sebenarnya. Belting ni dalam RM280. Kalau lebih murah daripada tu, aku sarankan jangan pakai. Ada yang jual macam 100, ibu bawah lagi RM80 macam tu kan. Itu semua jangan pakai. Serius. Belting adalah benda yang kau tak nak skip. Kau tak nak skip dan kau tak nak jimat lah kat situ. Sebab kalau putus,
memang potong gila. So cari yang original ataupun aftermarket yang lebih mahal lagi. Macam kalau Malossi punya dalam 300 lebih ke 400 je tu. Tapi at least boleh pakai lah 15,000 ke 20,000 ke. And then dekat major service ni juga korang kena tukar roller. Benda tu dalam RM55 ke RM60 macam tu. So major service ni kita boleh kata macam mahal jugalah. Sebab dia akan cuci semua tu juga. Sebab mungkin juga diorang akan buka clutch tau. Dia nak check apa spring kat dalam apa semua kan. Yang ini setiap 15,000 km. Tapi kalau cerita pasal servis ni, korang kena fikir juga tau. Sebenarnya motor ni dia ada banyak parts. Contohnya clutch lining. Maksudnya clutch pad tu. Itu dia tak ikut service interval tau. Dia adalah parts-parts yang bila dah makan, tukar. Maksudnya kalau kau bawa skuter korang tiba-tiba macam power macam sangkut-sangkut kan. Mungkin korang kena tukar clutch pad. Clutch pad ni biasanya lebih lagi lah daripada 16,000 tu. Mungkin 24,000 ke 30,000 ke, tak tahulah. Dia ikut pemakaian masing-masing. Kemudian benda-benda obvious yang lain lah, macam brake pad, brake fluid, lepas tu coolant, bateri. Air filter. Air filter pun sama juga. Air filter ni kalau boleh korang sekali dengan buka CVT tu, alang-alang kan dah buka cover rumah apa semua tu, buka cover air filter tu, cuci. Tapi kalau dah teruk sangat, baru tukar. Tapi benda tu pun tak mahal lah. Aku rasa dalam RM60 macam tu. Kemudian yang paling obvious, tayar lah kan. Luckily skuter Nova 250 ni dia punya saiz tayar dia sama dengan macam skuter-skuter yang 150cc macam tu. So kalau kau tengok balik apa yang aku listkan tadi semua tu, balik harga yang aku mention tadi semua tu, korang kena faham tau. 250 is 250. 250 ni adalah 250. Walaupun Nova 250 ni harga dia 14,000 macam tu kan. Harga dia seakan-akan motor 160cc tapi maintenance dia tetap 250. Sebab at the end of the day dia adalah 250. Okey, sekarang aku nak tunjuk dengan korang cara untuk kita guna navigation untuk motor ni. Sebab hari tu tak sempat nak tunjuk kan. Sekarang kita klik dulu kat sini sampai dia keluar yang ini. So sekarang ada QR code. Korang guna telefon korang, tekan EY link, kemudian tekan yang kat atas ni untuk scan QR. Lepas tu bila dah scan, dia akan connect terus. Simple je. Okey. And then korang perasan kat situ, dia dah tukar dah jadi Google Map. Aku suka gila interface ni sebab dia memang betul-betul integrate. Maksudnya dia bukannya sekadar mirror link macam tu, bukan. Dia dah integrate betul-betul. Sebab telefon aku masih lagi gambar macam ni. So, untuk guna navigation, just tekan search address. Aku nak pergi Desa Seria Tamas contohnya kan. Aku search macam tu. So, dia keluarlah terus Desa Seria Tamas. Terus lengkap gila kan. Lepas tu tekan start navigation. Dia dah tukar macam ni. Kemudian pergi dekat connection ni, tekan lock screen. So dia dah matikan telefon lah. Ini adalah navigation kita. Nice gila kan. Aku memang guna yang ini. Tapi kalau korang nak guna aplikasi lain, korang boleh je guna mirror link. So aku tekan screen mirroring. Aku tekan start screen mirror. And then start broadcast. Now dia dah mirror aku punya telefon. And then let's say kalau korang nak guna Waze, korang buka Waze kan. Dia memang betul-betul mirror je lah. And then kalau korang rotate korang punya telefon macam ni, display ni pun rotate juga. Sama je lah. Apa yang keluar kat sini, dia mirror je kat sini. Dua-dua jenis navigation ni aku rasa memang sangat berguna. Kalau korang nak guna Waze, korang guna screen mirror. Kalau korang nak guna Google Map, korang just guna navigation tu je lah. Aku memang prefer guna Google Map tu lah, navigation yang memang integrate terus. Sebab dia dah tak ada lah benda-benda notch kat atas tu apa semua kan. Satu lagi, bila korang guna screen mirror ni, korang tak boleh tutup telefon tau. Kalau kau tutup, dia pun padam. Tapi kalau kita guna navigation yang Google ni, off korang punya phone pun dia boleh guna terus. That's why aku memang suka yang ni. Okay, sekarang kita atas motor dan sekarang ni adalah waktu malam. Kenapa aku nak ride waktu malam ni adalah disebabkan aku perasan ramai orang tanya pasal lampu motor ni. So sekarang kita start motor, kita tengok. Okay, korang boleh nampak sini lampu kan. Sekarang ni ada lampu jalan ni juga. Tapi the fact that kau boleh nampak lampu dia macam mana, aku gerak-gerakkan sikit motor ni. Maknanya lampu ni terang. Pada aku memang terang lah. Sebab aku dah pernah bawa motor ni dekat Cameron. Waktu malam, jalan Cameron tu dekat Tapah tu memang gelap lah kan. Dan aku tak ada isu macam nak kena pasang spotlight ke, aku tak nampak jalan ke. Aku rasa okey je. So jom kita jalan. Bismillah.
Macam aku cakap tadi, aku personally memang rasa terang je lah. And then lampu dia, kalau kau perasan, dia tak terlalu putih tau. Dia ada kekuning-kuningan. Bagus sebenarnya untuk waktu hujan. Kalau lampu tu terlalu putih, dia tak berapa membantu. Yang ini dia kuning-kuning sikit. Okay lah, nice. Okay, enough pasal lampu. Sekarang aku nak buat conclusion untuk kita punya cost of ownership ataupun maintenance ataupun parts. Topik yang tu, macam aku cakap tadi, 250 adalah 250. Walaupun kau terfikir, contohnya lah kan, motor ni harga dia 14,000. Motor Jepun yang 150cc tu, 155cc, 160cc tu pun harga dia 14,000 juga kan. Baik beli 250. Yes, aku tak nafikan, itu betul. Tapi salah juga kalau korang tak diingatkan tentang 250 versus 150 ni. Dia ada kenaikan dari segi maintenance. Dia sama je macam korang upgrade daripada Kapcai 150cc Super Moped ke, kemudian korang pergi ke katakan Super Sport 250 macam CBR 250RR. Dia ada penambahan dari segi maintenance, tapi dia taklah sama macam Superbike ataupun sports bike yang mungkin 600cc ataupun 1000cc. Jauh sekali lah sebenarnya. So skuter pun sama. Kalau korang upgrade daripada 150 ataupun 160 tu, upgrade kepada 250, of course kau akan rasa memang ada pertambahan dari segi maintenance. Itu tak boleh dinafikan sama sekali. Kita ambil contoh paling simple. Tayar untuk Nova 250 ni luckily dia memang sama je sebenarnya dengan NMAX ke ataupun ADV ke kan. Tapi korang kena ingat ni, motor 250 macam ni dia ada 25 horsepower macam tu kan. Power dia lebih, berat dia pun lebih. Jadi tayar akan lebih cepat botak. Kalau sebelum ni korang boleh pakai 150cc tu, tayar dia setahun sekali tukar. Mungkin kalau 250 jadi 8 bulan sekali lah kena tukar. Lebih kurang macam tu. Itu kira roughly calculation lah. Itu satu benda je tau, tayar. Kau kena ambil kira juga benda-benda yang aku listkan tadi tu. Contohnya brake pad. Okay, brake pad dekat motor ni of course dia lebih mahal sikit daripada brake pad yang ada dekat 150 ataupun 160 kan. Sebab yang ada dekat Nova 250 ni, brake caliper dia dah high performance. Dia radial dan 4 piston kan. Jadi of course dia yang lebih better, jadi dia lebih mahal. Tapi tak banyak beza lah kalau korang nak compare pula dengan motor yang memang betul-betul high performance. Contohnya motor yang pakai radial caliper, Brembo. Brembo punya brake pads of course lah dia takkan jadi murah-murah kan. Macam tu lah lebih kurang perumpamaan dia. Benda ni aku rasa sebenarnya bahaya tau. Bila korang draw conclusion macam, oh motor ni sama je harga, 150 pun 14, yang 250 ni pun 14. Lepas tu bila kau dah ambil 250, lepas tu baru nak terkejut kan. Macam lain lah kan. Lain lah maintenance dia. Sebenarnya bila dia 250, dia tetap 250. Dia macam brand-brand lain juga yang 250. Maintenance dia somewhat similar. So itulah sedikit sebanyak conclusion dia adalah, walaupun Aveta Nova 250 ni harga dia hampir kepada skuter-skuter 150, tapi korang kena fikir dan korang kena diingatkan tentang dia punya maintenance dia tetaplah 250. Make sense lah kan. Kau nak benda yang high performance, of course dia punya cost of maintenance tu lain sikit. Kalau kau nak compare dengan skuter yang dia punya horsepower dia belas-belas, mana boleh compare dengan skuter yang 25 horsepower kan. Kau nak performance yang bila kau panjat genting tu kau pulas je pergi. Of course lah dia punya maintenance pun high performance kan. Macam tu lah. Cuma kalau kata mahal sangat ataupun jauh beza sangat, aku pun tak agree juga. Sebab dia sebenarnya at the end of the day, kau tengok je lah macam aku cakap tadi kan. First service dalam 200, kemudian second service mungkin dalam RM80. Dia tak jauh macam contohnya kalau kau compare dengan motor-motor skuter yang lebih high performance, Yamaha T-Max ke kan. Itu mahal weh, serius. Dia punya belting tu ada mahal gila. So aku rasa itu sajalah. Aku gembira tengok korang punya komen-komen. Aku mungkin tak dapat reply terus kat situ, tapi insyaAllah untuk video seterusnya ada 2 lagi episod kan. Mungkin aku akan sentuh lah apa yang korang tanya. Contohnya soalan paling banyak sekali aku tengok aku pasal sekarang ni adalah compare Aveta Nova 250 ni dengan Aveta Vanguard 250. So again, kalau korang ada soalan boleh tulis kat bawah. InsyaAllah kalau aku ada kesempatan aku akan jawab. Ataupun mungkin orang yang tengok video ni yang dah dapat bermotor ni boleh tolong jawabkan. Kita jumpa pada episod seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.